Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Nur dalam channel YouTube Cikgu Nuraini Osman. Baiklah, hari ini murid-murid bersama dengan Cikgu untuk belajar Bahasa Melayu tahun 1. Tema 7, Lindungi Alam, Unit 19, Sayangi Alam, dan tajuk kita pada hari ini ialah Uruslah Saya. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran yang murid-murid hendak capai pada hari ini. Murid-murid dapat memberikan respon terhadap soalan berdasarkan bahan. Baiklah murid-murid, tema pembelajaran kita pada hari ini ialah Lindungi Alam. Murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan alam? Alam ialah semua benda yang ada di sekitar kita. Pokok, hutan, sungai, apalagi laut, pokok-pokok bunga, haiwan-haiwan, udara dan semualah yang kita panggil alam sekeliling ataupun alam sekitar. Okey, dan kita kena melindungi alam kita. Okey, apa yang kita boleh buat? Apa yang boleh kita lakukan untuk melindungi alam kita? Murid-murid boleh tengok buku teks Bahasa Melayu muka surat 117. Okey, dalam muka surat 117 itu ada ditunjukkan beberapa aktiviti yang boleh murid-murid lakukan untuk melindungi alam. Di sini cikgu bagi 3 contoh tindakan ataupun perkara yang boleh kita lakukan untuk melindungi alam kita. Yang pertama, gunakan tong gitar semula. Yang kedua, menanam pokok-pokok. Dan yang ketiga, bergotong royong membersihkan kawasan sekitar. Okey, jadi murid-murid boleh lakukan apa saja aktiviti selagi tidak merosakkan alam sekitar kita. Baiklah, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 118. Okey, kita akan melihat perbualan di antara Ibu dan Indira. Kita akan lihat apakah yang dibualkan oleh Ibu bersama dengan Indira. Tajuk perbualan mereka ialah Uruslah Saya. Saya tu apa ya murid-murid? Saya itu merujuk kepada sampah. Jadi maksud tajuk di sini ialah uruslah sampah. Macam mana Indira hendak menguruskan sampah? Mari kita lihat bersama-sama. Okey, baiklah murid-murid. Mari kita baca perbualan di antara Ibu dan Indira. Okey, sebelum itu murid-murid perhatikan dahulu gambar yang terdapat di bawah tu. Okey, mari kita baca apa yang dituliskan pada gambar itu. Gambar yang pertama, asingkan sampah. Nampak tu, Indira sedang asingkan sampah mengikut kategori. Okey, terdapat 3 kategori iaitu sampah yang berbentuk kertas, berbentuk kaca dan berbentuk plastik. Okey, Indira akan asingkan sampah itu ke dalam 3 beg plastik iaitu kertas, kaca dan plastik. Kemudian, lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua, ikat beg plastik. Okey, nampak Indira sedang ikat beg plastik. Kenapa kena ikat beg plastik ni? Sebab kita tak nak sampah keluar bertaburan di atas lantai. Jadi kita kena ikat beg plastik. Kemudian lihat gambar yang ketiga, tidak ada diberikan
Okey, tidak diberitahu apa yang Indira sedang lakukan. Murid-murid, boleh murid-murid beritahu apakah yang sedang Indira lakukan itu? Indira buang sampah ke dalam tong sampah kitar semula. Okey, Indira buang sampah ke dalam tong sampah kitar semula. Ada 3 tong sampah kitar semula di sini. Okey, tong sampah untuk kertas, kaca dan plastik. Okey, baiklah. Okey, murid-murid, mari kita baca perbualan di antara ibu dengan Indira. Okey. Ibu bertanya kepada Indira. Indira, bolehkah menolong ibu membuang sampah ini? Indira menjawab kepada ibu. Baik ibu, saya akan membuang sampah itu. Indira pula bertanya kepada ibu. Mengapakah kita perlu membuang sampah ibu? Lalu ibu menjawab. Kita perlu membuang sampah agar rumah kita bersih, Indira. Okey, seterusnya Indira bertanya lagi kepada ibu. Bagaimanakah caranya? Indira tanya kepada ibu, bagaimanakah caranya? Bagaimanakah cara untuk membuang sampah? Jadi ibu memberitahu kepada Indira. Mula-mula, asingkan sampah mengikut jenisnya. Okey, asingkan sampah mengikut jenisnya. Kemudian, jadi sini tak ada penerangan seterusnya. Jadi murid-murid, kita kena bantu ibu untuk memberi penerangan kepada Indira. Jadi macam mana kita nak tulis, macam mana kita nak bagi tahu? Kita boleh rujuk kepada gambar yang telah kita lihat sebentar tadi. Okey, mari kita lengkapkan apa yang penerangan yang ibu hendak bagi tahu pada Indira ini. Okey, lihat yang telah cikgu sediakan di sini. Okey, jadi kita sambung kita sambung dekat sini Kemudian ikat beg plastik dengan kemas. Dekat sini dekat gambar yang kedua ni. Gambar yang kedua ni. Okey, gambar yang kedua. Ikat beg plastik dengan kemas. Seterusnya, buang ke dalam tong sampah kitar semula. Ni, yang ini. Okey, yang telah kita tengok sebentar tadi. Dekat sini. Okey, dekat situlah kita dapat jawapannya. Okey, kita baca sekali lagi ya. Mula-mula, asingkan sampah mengikut jenisnya. Kemudian, ikat beg plastik dengan kemas. Seterusnya, buang ke dalam tong sampah kitar semula. Itulah cara untuk kita membuang sampah. Baiklah, seterusnya, mari kita buat sedikit aktiviti dalam buku Bahasa Melayu, buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 43. Okey, murid-murid buka muka surat 43. Jadi, murid-murid akan nampak aktiviti 1. Okey, murid-murid lengkapkan dialog, kemudian berbual. Okey, mula-mula sekali nak buat apa? Mula-mula sekali, cuba baca dulu perbualan mereka ini. Okey, mari kita baca. Di sini ada cikgu dan ada Azlan. Okey, murid-murid lelaki ini bernama Azlan. Okey, mari kita baca. Apakah yang akan kamu buat dengan kasut-kasut ini, Azlan? Okey, kemudian Azlan menjawab, saya akan membuat. Tak ada kan? Tak ada jawapan. Jadi kita kena lengkapkan. Okey. Kemudian cikgu bertanya lagi. Bagaimanakah kamu membuatnya? Jadi Azlan pun berceritalah kepada cikgu.
Mula-mula saya akan, tak lengkap kan? Jadi kita kena bantu Azlan untuk lengkapkan perbualan ini. Okey, macam mana nak lengkapkan? Kita tengok dulu gambar di bahagian bawah itu. Okey, cikgu besarkan sedikit supaya murid-murid boleh nampak. Okey, langkah pertama, perhatikan gambar cara-cara membuat pasu daripada bahan terbuang. Sebenarnya Azlan nak buat pasu daripada kasut yang sudah tidak digunakan ini. Okey, mari kita lihat gambar. Gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama. Okey, langkahnya ialah cuci kasut. Maksudnya kena cuci dulu kasut ini. Mungkin kasut ini dah terlalu lama, dah kotor. Jadi kita cuci dulu kasut ini. Kemudian yang kedua, selepas cuci, masukkan tanah ke dalam kasut. Okey, kemudian yang ketiga, tanam pokok dalam kasut yang dimasukkan tanah tadi. Kemudian yang keempat, okey, kita bolehlah gantungkan kasut itu sebagai hiasan. Kalau tak nak gantung pun tak apa, boleh letak di bawah. Tetapi kalau kita gantung, lagi cantik kan? Okey. Seterusnya, barulah kita boleh lengkapkan perbualan ini. Okey, mari kita baca semula. Apakah yang akan kamu buat dengan kasut-kasut ini, Azlan? Jadi Azlan pun jawab, saya akan membuat apa murid-murid? Membuat pasu bunga. Okey. Kemudian, cikgu tulis nombor. Tadi nombor 1 dekat sini. Kemudian Azlan jawab nombor 2. Kemudian cikgu tanya lagi nombor 3. Bagaimanakah kamu membuatnya? Kemudian Azlan pun berceritalah kepada cikgu macam mana nak buat pasu bunga menggunakan kasut terpakai tadi. Kasut yang sudah tidak kita gunakan tu. Okey, mula-mula saya akan apa? Mencuci kasut yang sudah tidak digunakan. Okey, kemudian, ingat gambar tadi. Kemudian, masukkan tanah ke dalam kasut tersebut. Dan akhir sekali, tanam pokok di dalam kasut itu dan gantungkan. Okey, jadi inilah cara-cara untuk membuat pasu bunga menggunakan kasut yang sudah tidak digunakan. Kasut yang sudah tidak digunakan tu jangan buang murid-murid. Kita boleh buat pasu bunga menggunakan kasut itu seperti yang Azlan buat ini. Baiklah murid-murid, kita telah selesai belajar bagaimana hendak memberi respon terhadap soalan yang ditanya. Okey, berdasarkan bahan yang diberikan. Okey, kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.